Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Pada hari ini kita akan belajar topik yang ke-9 iaitu etika dalam peradaban Cina. Dalam bab ini kita akan belajar mengenai sejarah peradaban Cina, ajaran Confucius, ajaran legalis dan juga ajaran Taoist. Sejarah peradaban Cina. Tamadun Cina banyak menyumbangkan pelbagai aspek ketamadunan manusia seperti pentadbiran, falsafah, sastera, unsur moral, penciptaan dan juga sains. Antara penciptaan teknologi Cina purba yang paling berguna dan berpengaruh ialah 4 penciptaan agung iaitu teknik membuat kertas, percetakan, bahan letupan dan juga kompas. Tamadun Cina amat mementingkan etika dan nilai-nilai universal dalam kehidupan mereka. Di zaman dinasti Chow, banyak peperangan berlaku akibat dasar feudal yang dilaksanakan. Justru itu lahirlah pelbagai aliran falsafah ketika ini bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Antaranya Confucius iaitu Kung Fu Tzu, Taoist, Lao Tzu, legalisme dan The Hundred School of Thoughts. Falsafah Confucius adalah falsafah yang paling berpengaruh ketika itu. Kita lihat ajaran yang pertama iaitu ajaran Confucius. Confucius merupakan satu doktrin negara yang merangkumi aspek-aspek falsafah, keagamaan dan sosiopolitik yang termaktub dalam pengajaran Confucius. Pengasas ajaran ini adalah Kung Fu Tzu atau nama sebenarnya Kung Chi, lahir pada 551 sebelum Masihi dalam dinasti Chow. Berasal dari keluarga bangsawan yang menjadi miskin kesan empire yang berpecah menjadi negeri feudal. Asal ajaran yang dibawa oleh Confucius bukan ajaran agama kerana penekanan beliau lebih kepada soal kehidupan sosial manusia dan tidak mengkaji tentang soal kematian. Dia menegaskan kepada pengikut bahawa dia hanya guru, bukan pencipta. Menekankan kualiti peribadi manusia. Justru itu, ia menumpukan tentang pengalaman nilai dan sifat moral yang baik, terutama sekali berperi kemanusiaan dan kasih sayang sesama manusia dan kasih sayang terhadap ibu bapa. Kesopanan, jujur, menghormati kebaikan, keamanan, menghormati berbudi pekerti yang tinggi dan bertanggungjawab. Antara etika ajaran Confucius dalam sosial yang pertama adalah kasih sayang atau peri kemanusiaan. Konsep asas dalam sistem etika Cina disebut sebanyak 100 kali dalam Analects. Tulisan mengenai ajarannya yang ditulis oleh muridnya sendiri iaitu Mencius. Ia berasal dari perasaan kasih sayang yang merangkumi kasih sayang terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kesedaran perasaan inilah yang menjadi asas prinsip moral. Dengan nilai ini, manusia didorong untuk melakukan kebaikan, baik hati dan pemurah sehingga wujud keharmonian masyarakat. Ia penting untuk diterapkan dalam kemasyarakatan bagi mencapai keharmonian dan kelancaran pentadbiran kerajaan. Bagi praktik konsep Ren ataupun Zhen, mereka disaran amalkan konsep Chung dan Shu yang keduanya saling lengkap melengkapi. Chung iaitu usaha untuk capai sesuatu, buat sesuatu kepada orang lain yang kamu suka untuk kamu sendiri. Shu kawal perasaan dan keinginan supaya tidak lakukan ke atas orang lain perkara yang tidak disukai berlaku ke atas dirinya. Jangan buat sesuatu kepada orang lain yang kamu tidak suka untuk diri kamu sendiri. Selain itu, ia juga mengandungi konsep Xiao iaitu ketaatan anak kepada ibu bapa. Taat setia kepada rakyat, kepada raja dan negara. Sikap bertanggungjawab terhadap kerjaya. Jujur kepada kawan dan sebagainya. Seterusnya Junzi ataupun Chung Tzu iaitu insan kamil merupakan sifat-sifat kebaikan termasuk kesederhanaan dan kebiasaan. Ia juga bermaksud manusia yang sebenar, yang benar, manusia yang sempurna dan manusia yang terbaik. Dalam Islam,
Perkataan Junzi boleh disamaartikan dengan konsep insan kamil. Untuk menjadi seorang Junzi, seorang itu bukan sahaja perlu berbudi bahasa, bermurah hati, bahkan menyarankan kepada pembinaan sifat berpengetahuan, berkebolehan dan mempunyai kebijaksanaan untuk mengatasi sebarang masalah yang dihadapi dan melaksanakan tugas yang diamanahkan. Seterusnya, Wu Lun, iaitu 5 hubungan. Masyarakat tradisional Cina mementingkan konsep kekeluargaan. Mereka menekankan konsep 5 hubungan yang merupakan 5 hubungan asas manusia yang harus dikekalkan bagi membentuk kestabilan masyarakat dan kesejahteraan negara. 5 hubungan itu ialah antara suami dan isteri, antara bapa dan anak, iaitu keluarga dan anak-anak, antara adik-beradik, antara pemerintah dan rakyat, antara kawan-kawan. Okay? Hubungan ini bersifat dua hala, iaitu golongan tertinggi, iaitu pemerintah ataupun ibu bapa, mempunyai tanggungjawab dan menjaga orang bawahnya, iaitu rakyat ataupun anak-anak. Golongan bawah pula harus menurut perintah. Selain itu, kedua-dua pihak perlu saling mengasihani dan menghormati antara satu sama lain. Manakala hubungan di antara kawan adalah bersifat sama rata kecuali jika ada perbezaan umur. Kedua belah pihak perlu menunjukkan kejujuran dan semangat tolong-menolong. Confucius menekankan kepentingan konsep ketaatan anak, iaitu Xiao filial piety. Ia merujuk kepada tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Antaranya ialah seorang itu harus mempunyai anak yang dapat mengekalkan keturunan keluarga. Oleh itu, Confucius mementingkan institusi perkahwinan yang mempunyai tujuan utama dalam melahirkan generasi yang akan datang. Kesalahan terbesar seorang anak ialah tidak melahirkan generasi akan datang kerana beliau akan memutuskan atau memupuskan keturunan generasi orang tuanya. Seterusnya, Li, iaitu peraturan. Maksudnya, pelbagai peraturan yang membezakan golongan mulia dengan golongan hina dan golongan kaya dengan miskin. Pelbagai adat istiadat untuk membezakan peraturan perlakuan mulia dan hina, kaya dan miskin. Ia juga merupakan petanda kepada corak kehidupan perbezaan darjah dan berakhlak, rendah diri dan menghormati orang tua. Confucius berpendapat Li adalah peraturan akhlak dan peraturan kehidupan. Terdapat 3 ciri-ciri Li ini, antaranya adalah peraturan perhubungan manusia dengan Tuhan, peningkatan aktiviti upacara penyembahan Tuhan. Peraturan perhubungan manusia dengan manusia, iaitu Confucius, menekankan sifat akhlak dan peraturan. Li memainkan peranan penting terhadap manusia. Peraturan perhubungan politik. Dalam masyarakat tradisi, politik dan akhlak selalunya tidak dapat dipisahkan. Li dalam tadbir negara. Beliau menekankan kepimpinan melalui teladan dan menggunakan budi pekerti untuk menakluki orang lain, bukannya menggunakan kekerasan untuk menakluki orang lain. Etika dan nilai dalam politik. Politik merupakan pengurusan tentang kebenaran. Antaranya adalah Zheng Ning. Nama yang betul untuk menjelaskan di antara perkara yang benar dan salah. Peranan dan tanggungjawab adalah mengikut nama yang disandang. Tujuannya adalah untuk membezakan antara perkara yang betul ataupun salah. Raja sebagai raja, pembesar sebagai pembesar, ayah sebagai ayah, anak sebagai anak. Seterusnya, Zheng Ji. Pemerintah dikehendaki mempunyai perlakuan yang baik untuk dijadikan teladan, iaitu memperbetulkan kelakuan diri sendiri. Jikalau kelakuan pemerintah itu mulia, maka rakyat akan menurut arahannya tanpa paksaan. Jikalau kelakuan seseorang pemerintah tidak suci, walaupun mengarahkan rakyatnya membuat sesuatu, tetapi rakyatnya juga tidak akan menurutnya. Itu adalah konsep Lun Yun. Okay. Menekankan pemerintahan yang berdasarkan akhlak. Tujuannya supaya mereka yang melibatkan diri dalam politik hendaklah menganggap akhlak sebagai dasar dalam kehidupan
berpolitik, kemudian mendirikan kepercayaan. Mendapat kepercayaan rakyat merupakan perkara utama dalam politik. Seterusnya, etika dan nilai dalam pendidikan. Pendidikan aspek yang amat penting. Pendidikan akhlak sebagai teras perkembangan manusia. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk cendekiawan, Shi, dan orang budiman, Junzi. Peranan Junzi ada 3, iaitu peranan untuk membentuk orang budiman. Antaranya adalah mempelajari ilmu, memperbaiki diri, mentadbir manusia. Manakala peranan Shi untuk melahirkan cendekiawan sebagai membantu kepada orang budiman dan penglibatan dalam pengajaran serta kerja-kerja lain. Shi juga bakal menjadi Junzi, iaitu orang yang budiman. Confucius membahagi Shi kepada 3 kategori. Yang pertama, orang yang boleh memegang tugas politik dan diplomatik. Yang kedua, orang yang mempunyai kualiti akhlak, Ziao, berbakti dan dihormat. Orang yang mempunyai amanah serta sanggup melaksanakannya. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran. Berikut merupakan proses pembelajaran menurut Confucius. Menurut Confucius, proses pembelajaran itu harus banyak mendengar, banyak melihat, banyak mengenali dan banyak bertanya. Okay? Bagi Confucius, jika tidak tahu, katakanlah tidak tahu. Okay? Jika tahu, katakanlah tahu. Tidak tahu, katakanlah tidak tahu. Itu adalah ilmu pengetahuan dan jujur dalam belajar, tidak malu bertanya. Okay? Bagi Confucius, orang yang mengetahui sesuatu tidak sebaik orang yang menggemarkan sesuatu. Orang yang menggemari sesuatu tidak sebaik orang yang gembira terhadap sesuatu. Bagi Confucius juga, belajar tanpa berfikir adalah sia-sia dan berfikir tanpa belajar adalah bahaya. Proses mendengar merupakan permulaan dalam pembelajaran dan proses melaksanakan adalah yang akhir dalam pembelajaran. Melaksanakan sesuatu apa yang dipelajari lebih tinggi dari sekadar mengetahui. Dengan pelaksanaan itu, pengetahuan akan menjadi lebih jelas atau akan menjadi kebenaran. Seterusnya kita lihat perkembangan ajaran Confucius. Ajaran ini dikembangkan oleh muridnya, Mencius, ke seluruh China dengan beberapa perubahan. Ajaran falsafah bertukar menjadi sebuah agama. Pengagungan yang luar biasa kepada Confucius telah menukar falsafahnya menjadi sebuah agama. Confucius disembah sebagai dewa dan agama baru dengan mengadakan perayaan-perayaan tertentu bagi mengenangnya. Zaman dinasti Han mula diadakan upacara korban di depan makamnya. Taraf Confucius dinaikkan kepada yang dipertuani, yang maha sempurna dan maha terkenal. Kuil-kuil juga dibina untuk jalankan upacara pemujaan Confucius. Seterusnya, ajaran Taoism. Tao merupakan asas kemunculan sesuatu benda yang seolah-olah ia mendahului Tuhan atau sama dengannya. Menekankan konsep Wu Wei, iaitu konsep yang merujuk tidak buat apa-apa. Ia bukan bermakna tidak bertindak atau tidak membuat sesuatu, tetapi menyerahkan kepada alam semula jadi untuk menyusun keadaan. Pengasas ajaran ini adalah Lao Tzu. Banyak menggunakan pendekatan batin untuk mewujudkan perpaduan masyarakat. Setiap manusia mempunyai satu bentuk tenaga di dalam jiwanya yang hanya boleh dibangkitkan melalui amalan yoga dan meditasi. Taoisme menekankan kehidupan yang mudah, iaitu simple dan spontan. Dunia manusia adalah buruk. Kejahatan adalah usaha manusia untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dapat diperolehi dengan baik, iaitu nafsu. Keamanan atau keharmonian akan tercapai jika manusia tidak mengikut hawa nafsunya untuk mengejar kebendaan. Dan ini tidak memerlukan undang-undang untuk mengawal kegiatan negatif manusia.
Tidak setuju dengan konsep kepimpinan melalui teladan kerana mustahil sikap baik pemerintah boleh dicontohi oleh rakyat. Yang penting, bagaimana semua rakyat dapat mengawal hawa nafsu dan kembali kepada aturan alam semula jadi bagi mewujudkan kestabilan dan keamanan negara. Anti-material iaitu penganut diajak meninggalkan hal-hal duniawi sahaja, memperoleh tempat yang baik pada hari akhirat. Apa juga keadaan ataupun kedudukan anda dalam kehidupan, jadikanlah diri anda seorang yang berfikiran tenang. Okey, ini adalah menurut ajaran Taoist. Hendaklah berusaha mengawal tingkah laku sebagaimana alam sekitar bertindak secara harmoni. Hujan, sinaran matahari, angin dan lain-lain. Kesemuanya ini mengimbangi antara satu sama lain. Setiap satunya melakukan kebaikan namun mereka juga boleh membahayakan. Janganlah anda cepat menghukum sesuatu kepada orang lain. Sekiranya anda rasa diri anda lebih baik dari orang lain, maka anda hendaklah membuktikannya. Tetapi janganlah tunjukkan yang anda tahu tentang kelebihan diri anda dan janganlah anda rasa seronok untuk menggunakan kuasa anda kepada orang lain. Seterusnya kita lihat konsep yin dan yang. Laozi juga menekankan aspek keseimbangan dengan memperkenalkan konsep yin yang. Dao melahirkan sesuatu dan sesuatu yang dilahirkan itu akan melahirkan yin dan yang. Yin dan yang akan saling mempengaruhi untuk menghasilkan tenaga atau kuasa. Dengan kuasa yang diwujudkan, maka segala hasil jutaan hidup di dunia turut diwujudkan. Semua benda dalam dunia ini akan saling bertindak untuk mencapai keseimbangan, tanpa mengira sama ada benda itu hidup ataupun tidak. Oleh itu, setiap benda adalah dualisme yang mempunyai positif dan negatif. Sebagai contoh, dalam konsep yin dan yang adanya syurga, berarti adanya neraka. Hal ini kerana dalam konsep yin yang, semua benda adalah bertentangan. Dengan ini, keseimbangan dalam dunia dapat dicapai. Maksud yin dan yang. Yin bermaksud feminin, negatif, sejuk, pasif, gelap, basah, lembut dan lain-lain. Yang bermaksud masculine, positif, panas, aktif, cerah, kering dan lain-lain. Warna putih mewakili yang, manakala warna hitam mewakili yin. Keistimewaan ajaran yin dan yang ini adalah latihan jasmani seperti tai chi, chuan, qing, ku, qigong dan meditasi. Dengan kata lain, ia bukan sahaja satu falsafah tetapi berkembang sebagai agama, kerajaan, kesenian, perubatan maupun aspek masakan. Seterusnya, legalisme ataupun Fa Jai. Perkataan Fa bermaksud peraturan atau undang-undang. Legalisme merupakan satu mazhab pemikiran Cina yang lebih mengutamakan sistem atau cara pentadbiran yang berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Beliau berpendapat bahawa manusia itu pada asasnya adalah bersifat jahat. Ini berbeza dengan pandangan Konfutsius yang mengatakan bahawa manusia itu pada asasnya adalah baik. Pengasasnya adalah Sun Tzu atau Sun Tzu. Seterusnya, ajaran legalisme. Perlaksanaan peraturan Fa. Percaya peraturan atau undang-undang yang keras dan dendaan yang berat walaupun dibenci oleh rakyat. Anggap ia adalah cara berkesan yang membawa kepada kedudukan yang tersusun dan jaminan yang diperlukan oleh rakyat. Berpendapat pemerintah tidak harus bergantung kepada nilai dan sifat baik tetapi mestilah memerintah dengan memberi ganjaran dan dendaan yang jelas dan tegas, iaitu mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Seseorang itu dinilai pencapaiannya dan bukan motifnya. Seterusnya, kuasa pemerintahan iaitu Shi. Kuasa adalah faktor untuk menguasai segalanya. Seorang raja mesti mempunyai kekuasaan baru dapat mengarahkan menteri-menteri dan pegawai-pegawainya. Dan cara pentadbiran juga terdapat 4, iaitu yang pertama, mendiamkan diri. Jangan mudah menunjukkan kesukaan, kebencian, kegembiraan dan kemarahan. Seterusnya, menguji. Perlulah sentiasa memerhati menteri yang dilantik sama ada menjalankan tugas dengan baik ataupun tidak.
Seterusnya, berhati-hati dengan 8 jenis kejahatan yang dilakukan oleh menteri kerana ia mengancam kedudukan raja dan memegang dua kuasa. Perlu pegang kuat kuasa hukum dan diberi ganjaran dengan kebijaksanaannya. Book of the Lord of Shang menjelaskan beberapa perkara tentang falsafah legalis. Antaranya ialah menentang dunia feudal. Bangsawan merupakan satu keadaan yang ketinggalan zaman dan harus digantikan dengan hierarki tentera yang ada merit dari peperangan. Pengajaran muzik, sejarah dan falsafah dikecam sebagai racun yang merosakkan masyarakat dan negara. Pertanian dan peperangan disanjung sebagai asas kuasa negara. Baiklah, itu sahaja untuk topik kita pada topik yang ke-9 ini. Berikut merupakan rujukan yang digunakan dalam topik yang ke-9 ini. Sekian, terima kasih.